محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Setia Alam, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dah masuk hari yang ke-25 daripada bulan Rejab 1444 Hijrah, dan insya-Allah kurang daripada 40 hari kita akan sama-sama melangkah masuk ke satu bulan yang penuh dengan keberkatan, rahmat, diturunkan segala keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, iaitu di bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima akan doa kita, doa para imam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami semua dalam bulan Rejab dan disusuli dengan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semua ke dalam suasana bulan Ramadan insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita akan terus mengupas akan beberapa lagi ciri-ciri ajaran sesat, tuan-tuan. Kenapa kita perlu mengupas akan ciri-ciri ajaran sesat ini? Kerana ini merupakan salah satu daripada mengenali ciri-ciri ajaran sesat ini adalah sebagai satu penapis daripada segala unsur-unsur yang boleh membatalkan syahadah kita. Daripada ajaran-ajaran sesat ini juga boleh menyebabkan segala amal-amal kita terbatal, dan lebih teruk adalah apabila kita boleh menjerumuskan kita semua ke lembah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, selain daripada kita mengenali makarimul akhlak, akhlak-akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melihat, mengkaji berkenaan dengan amal-amal yang boleh yataqarrab al-abdu ila Allah Subhanahu wa taala, yang boleh mendekatkan diri seorang hamba itu pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan, tuan-tuan. Kita juga perlu mengetahui amal-amal, ciri-ciri yang boleh membatalkan semua amalan-amalan kita, tuan-tuan. Jadi dia seolah-olah macam satu antivirus lah, tuan-tuan. Salah satu pendinding kita. Bila kita tahu ciri-ciri ajaran sesat, dia akan menjadi whistleblower. Dia akan memberi satu signal kepada kita bahawa kita sekarang ini berhadapan dengan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, menjerumuskan kita keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita masuk ke ciri yang ke-17, tuan-tuan. Ciri ke-17 ini, tuan-tuan, kita nak membicarakan berkenaan penjelmaan Tuhan dalam diri seseorang individu. Lebih-lebih lagi apabila seorang itu mempunyai martabat yang istimewa di sisi manusia. Biasanya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat di bahagian R&D, jabatan-jabatan agama Islam, bila dia mereka mengumpulkan ciri-ciri ajaran sesat ni, mereka akan kebiasaannya berlaku adalah dakwaan-dakwaan penjelmaan Tuhan itu dalam diri guru. Guru yang mengajar seseorang tu, sama ada guru kepada kebiasaannya guru-guru yang menjadi panduan kepada mereka untuk mendekatkan diri pada Allah. Saya gunakan istilah guru lah. Sedangkan kalau kita tahu, guru ini mempunyai satu martabat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan
perkara ini dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 tuan-tuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya Allah akan mengangkat golongan yang beriman daripada kalangan kamu semua dan golongan yang diberikan ilmu dengan beberapa darajat. Menunjuk kat sini orang-orang mukmin ni tuan-tuan, orang-orang muslim mukmin ni, dia akan menjadi lebih mulia, diangkat darajatnya tuan-tuan apabila beliau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau dia berilmu, ilmu tu mengangkatkan darajatnya tuan-tuan. Dia bukan sekadar mengangkat darajat. Ada setengah-setengah amalan tuan-tuan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi 10 kebaikan kepada dia dan akan memadamkan 10 keburukan pada dia, dan Allah akan mengangkat darajatnya tuan-tuan. Inilah keistimewaan orang-orang yang beriman dan berilmu pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Namun begitu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita lihat walaupun kita semua boleh sepakati bahawa guru ini adalah antara panduan kepada setiap manusia, panduan menjadi idola kita, namun pada waktu yang sama di sana wujud juga guru-guru ataupun idola-idola individu-individu tertentu yang boleh memesongkan mutarabinya ataupun orang yang rapat dengannya ke jalan yang benar. Sehingga kan kalau kita lihat di sini tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ada di antara mereka ini tuan-tuan yang mendakwa yang diri mereka ini sampai ke martabat ketuhanan. Ini dijelaskan lagi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah apabila istilah penjelmaan Tuhan tuan-tuan berlaku kepada beberapa agama yang lain tuan-tuan. Kalau kita lihat agama Kristian juga rosak disebabkan apa? Disebabkan penjelmaan zat Tuhan. Mereka dakwa bahawa penjelmaan zat Tuhan itu dalam diri Isa alaihi salatu wassalam. Dalam agama Drus, tuan-tuan biasa dengar kan, Drus ni merupakan salah satu daripada mazhab Syiah Ismailiyah. Dalam mazhab Drus juga pengikut-pengikut atau pengamal ajaran ini juga mereka mendakwa bahawa guru ataupun pengasas kepada ajaran Drus ini mempunyai jelmaan Tuhan dari dalam diri dia tuan-tuan. Jadi ini permasalahannya tuan-tuan. Bila seseorang itu dah sampai ke tahap yang tertentu, bila dia merasakan bahawa diri dia ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mula mendakwa bahawa dia mempunyai satu disebabkan amalan-amalan yang dia lakukan itu, dia memaparkan, mempotrikan dirinya kepada pengikut-pengikutnya bahawa dia ini boleh sampai ke tahap diibadahi ataupun sampai ke tahap Tuhan tu sendiri tuan-tuan. Ada zat Tuhan yang menjelma dalam diri dia. Ini berlaku tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Ini bukan cerita zaman dulu atau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman selepas Nabi, tapi zaman sekarang pun masih ada lagi dakwaan bahawa mendakwa bahawa dirinya ini sampai ke tahap Tuhan, zat Tuhan tu masukkan dalam diri dia. Ini berlaku tuan-tuan di Kuala Lumpur tuan-tuan. Ada satu kumpulan ni, pengasas kumpulan ni dalam nak mengukuhkan lagi segala ajaran-ajaran dia ni tuan-tuan, dia menanamkan dalam pemikiran pengikut-pengikutnya ini bahawa beliau adalah Tuhan, ada zat Tuhan pada diri dia. Di mana dia cuba latih beberapa orang-orang kanan dia tuan-tuan, yang telah masuk entiti Israel dalam diri mereka ini, orang-orang kanan ni. Dan orang-orang kanan ni lah main peranan dengan menunjukkan bahawa diri pengasas kita ini adalah Allah. Nampak macam lucu tuan-tuan, tapi ramai pengikut dia.
Ramai. Asalnya dia satu entiti ekonomi je. Ajak semua orang Melayu untuk apa? Untuk selesaikan hutang, bersihkan diri daripada rasuah, daripada riba, jangan berhutang, sehingga dia buat satu perkampungan akhir zaman dekat-dekat dengan selatan Perak, dan dia cuba tanamkan dalam diri mereka ni untuk melariskan lagi apa yang dia nak sampaikan ini. Dia cuba terapkan akan unsur-unsur agama dalam diri dia dan menerapkan unsur-unsur zikir-zikir tertentu kepada ahli-ahli dia. Lahirlah zikir yang bernama zikir gelombang. Tuan-tuan pernah dengar zikir gelombang, tuan-tuan? Zikir gelombang. Sebelum kita dengar zikir maksurat, kan, zikir biasa, kan, istighfar, sayyidul istighfar, ini namanya zikir gelombang. Macam mana zikir gelombang? Ini antara pengakuan ahli-ahli dia yang dah keluar, tuan-tuan. Dia kata zikir gelombang ni zikir Allah lah. Cuba awak zikir gelombang dengan menyebut Allah. Allah sampai habis nafas. Pelik mana pula lah belajar zikir gelombang ni. Pergilah kaji punya kaji. Rupanya ini merupakan antara amalan orang-orang Hindu, Buddha, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat kan, kalau dia orang petapa kan, orang Hindu Buddha kan, dia letak tangan dia macam ni, dia bersila, dan benda ni diadaptasi dalam agama kita. Cuba dia adaptasi. Dan lahirlah istilah zikir gelombang. Zikir satu nafas, tapi akhirnya tak dengar dah bunyi Allah, dengar bunyi Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, saya tak ingat apa dalam YouTube tu, tuan-tuan, sama macam mana yang mereka buat. Orang-orang Buddha yang tokca yang pakai selempang, yang pakai kain ihram warna kuning tu, tuan-tuan, tuan-tuan tengok betul ini antara amalan-amalan mereka di kuil-kuil. Jadi akhirnya diadaptasi, namakan sebagai zikir gelombang. Jadi tuan-tuan, ditanamkan di dalam ahli-ahli mereka ni kena banyak zikir. Zikir di mana? Bukan zikir di masjid, zikir di markas mereka, sehingga kan keluarga isteri ataupun suami itu dah jadi secondary dah. Mesti berzikir, beriktikaf di markas dia dengan berzikir tersebut. Zikir. Akhirnya dia kata, bila kita sampai ke tahap bila kita banyak berzikir, kita akan dapat rasai yang zat Tuhan tu boleh masuk dalam diri kita. Apa dalil? Ada dalil, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan senyum, tuan-tuan. Ada dalilnya, tuan-tuan. Dia pun sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la a'tayannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu mas'alatahu. Okay, jadi tuan-tuan, hadis ni hadis yang panjang. Jadi dia menggunakan hadis qudsi ini, tuan-tuan, daripada Abi Hurairah ini sebagai dalil mereka. Apakah maksud hadis ini? Tuan-tuan dengar betul-betul hadis,
Hadis ni tak ada masalah, tapi dia salah tafsir akan hadis Abu Hurairah ni. Apa maksud hadis ni? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan hadis qudsi tuan-tuan, firman Allah di mana dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku berarti aku telah mengumumkan perang dengannya, aku telah mengisytiharkan perang dengannya, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku sentiasa mendekatkan kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan tangannya, aku adalah tangannya yang dengannya dia bertindak, dan aku juga adalah kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka sungguh aku akan memberikan kepadanya, dan jika dia berlindung kepadaku, maka sungguhnya aku akan melindunginya. Sehingga akhir hadis ni tuan-tuan. Jadi hadis ni tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, tuan-tuan lihat bagaimana rangkap-rangkap hadis qudsi ini, kalau disalah terjemah, dia akan disalah tafsir, dia akan menyebabkan kita faham secara literal. Mana mungkin Allah kata, jikalaulah seseorang hamba itu dekat kepadaku, jikalaulah seorang hamba itu melakukan benda-benda yang fardu, dan dia banyak beramal dengan benda-benda nawafil, iaitu benda-benda yang sunnah, maka pada ketika itu segala aku akan mencintai, Allah akan mencintai hamba ini, dan pada ketika itu Allah adalah pendengarannya, Allah adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Nampak? Allah adalah pendengarannya. Seolah-olah macam kalau kita tafsir secara literal, maknanya zat Allah tu berada dalam diri dia. Allah merupakan pendengarannya, dan dengannya dia mendengar. Allah adalah penglihatannya, dan dengannya dia melihat. Allah juga adalah pada tangannya, dengannya dia bertindak. Dan Allah juga adalah pada kakinya, dan dengannya dia akan berjalan. Tuan-tuan lihat kan, hadis ini seolah-olah nak menyatakan bahawa kalau kita tak faham dengan betul, secara literal menunjukkan bahawa bila seorang abdi, seorang hamba Allah Ta'ala banyak nawafilnya, banyak zikirnya, menyebabkan zat Allah itu akan berada dalam diri dia. Ini yang ditafsirkan oleh ajaran-ajaran sesat tuan-tuan, guna hadis juga. Sedangkan kalau kita lihat hadis-hadis umpama ini tuan-tuan, untuk lebih selamat kena lihat kepada mana? Kena lihat kepada syarah-syarah kepada hadis tersebut. Hadis ini kalau tuan-tuan lihat dalam Fathul Bari tuan-tuan, dalam Fathul Bari ini, Fathul Bari ini merupakan salah satu daripada kitab syarah kepada hadis Bukhari Muslim tuan-tuan. Dalam kitab syarah Bukhari Muslim ini, dia menceritakan bagaimana kefahaman yang sepatutnya kita faham hadis ni, kan? Dia kata bahawa kita perlu fahami hadis ini dengan maksud fayasiru ya'budullah ka'annahu yarahu yamtali'u qalbuhu bi ma'rifati rabbih wa mahabbatuhu wa ta'zimuhu wa khawfuhu wa mahabbatuhu wa ijlaluhu fa idzam tala'al qalbu bidzalika zala minhu kullu ta'alluqin bi kulli ma siwallah wa lam yabqa lil 'abdi ta'alluqin bi syai'in min hawahu. Jadi dia kata kat sini, yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah bila seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja dia menjaga akan amalan fardunya, tapi pada waktu yang sama dia jaga amal-amal nawafil tuan-tuan. Amal-amal nawafil ni
adalah contohnya solat rawatib kita, solat-solat duhanya, semua solat-solat sunat yang yang dituntut maupun yang sunnah. Ini semua antara amalan-amalan yang boleh menyebabkan seorang hamba itu sampai ke tahap bila dia telah sampai ke kebiasaannya dengan amal-amal sunat ni tuan-tuan, dia akan jadi waraqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan. Dia bukan sekadar berada di peringkat beriman pada Allah saja sampaikan kita nak kata dia ni orang yang mukmin, tapi dia sampai ke tahap muhsin tuan-tuan. Ihsan tu apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yara. Bermaksud seseorang mukmin itu yang bertakwa, bila dia dah tepu beramal ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan benda yang diwajibkan dan benda yang tidak diwajibkan, menyebabkan sampai ke satu tahap Allah akan bimbing dia untuk merasai bahawa Allah, bila dia bersolat, seolah-olah dia merasakan bahawa Allah sentiasa memerhati dia tuan-tuan. Ini yang dimaksudkan. Dan sampai satu tahap Allah Subhanahu wa taala memelihara akan dia punya dia punya pendengarannya, penglihatannya, tingkah lakunya, menggunakan tangannya dengan kakinya, semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak pandang akan pandang benda-benda yang halal saja. Bila dia terlihat benda-benda yang haram, dia akan alihkan pandangannya. Bila asalnya mendengar benda-benda yang baik, bila dengar benda-benda yang fitnah, dia akan cepat-cepat tutup, elakkan daripada berterusan mendengar. Bila dia berjalan, dia pergi ke tempat-tempat yang baik saja. Bila dia menuju ke tempat-tempat yang haram, dibawa ke tempat-tempat yang haram, cepat-cepat dia akan alihkan arah perjalanannya. Begitulah sebenarnya yang sepatutnya kita fahami akan hadis tersebut tuan-tuan. Namun begitu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, mereka yang cenderung kepada ajaran-ajaran sesat ni tuan-tuan, mereka menjadikan modal hadis ini dan ditafsirkan secara literal sehingga dijadikan modal kepada pengikut-pengikutnya bahawa apabila kita banyak beribadah, banyak beramal, banyak solat, banyak puasa, banyak zikir, itu yang timbulnya zikir gelombang lah, zikir apa, ini boleh menyebabkan zat Allah itu boleh masuk dalam diri kita. Tuan-tuan, ini antara yang modal-modal tuan-tuan yang digunakan oleh beberapa kumpulan ajaran sesat tuan-tuan dalam menguatkan lagi ajaran mereka sehingga dapat memperdayakan ramai orang-orang Melayu kita secara khususnya tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dengar insan-insan yang hampir dengan tuan-tuan, pasangan tuan-tuan ke ataupun anak beranak kita, bila mula berzikir tu tuan-tuan jangan senyum bila tengok anak-anak mula berzikir. Zaman dulu boleh tengok anak-anak berzikir pakai jubah, pakai serban, duduk dalam bilik sorang-sorang, banyak baca buku agama. Satu masa dulu bagus tuan-tuan sebab kita pun seronok lah tengok anak aku dah sedar ni jaga semayang, anak aku dah mula baca buku-buku yang bersifat agama. Tapi tuan-tuan, tidak semesti itu tuan-tuan. Jalannya tak begitu. Ada juga orang yang baca buku-buku agama tapi baca dalam bentuk kefahaman yang keras, sehingga akhirnya hilang daripada keluarga. Tahu-tahu kat mana? Dekat Syria. Ini yang berlaku ramai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak perasan, bukan sekadar anak-anak lelaki, anak-anak perempuan terlepas dekat sana. Terlepas ke sana. Dia cek balik buku-buku, semua buku-buku yang bersifat keras, bersifat mula buku-buku buat bom,
difahami jihad tu dalam konteks bunuh orang, perang orang, walaupun orang tu orang Islam sekalipun. Hati-hati tuan-tuan. Sama juga bila anak-anak kita mula berzikir, tengok zikir apa tu tuan-tuan. Zikir apa dia mula berzikir tu. Tiba-tiba pakai serban dengan senyum. Seronok, alhamdulillah, anak kita dah insaf. Tengok dulu tuan-tuan, tanya, Mat, macam mana kau tiba-tiba pakai serban, Mat? Bagus, Mat, pakai serban ni sunnah Nabi SAW. Cerita sikit ke ayah, macam mana asal usul kau boleh mula pakai serban ni. Tanya tuan-tuan. Mat, kau banyak zikir yang Ustaz, apa ayah tengok kau sentiasa kulu kili pakai bawa buah tasbih ni kan. Kau zikir tasbih apa ni? Zikir apa ni? Ayah pun nak ikut juga dah. Seronok tengok ayah nak berubah ni. Tanya tuan-tuan. Dibimbangi zikir-zikir yang diamalkan itu, zikir-zikir yang rupa-rupanya apa tuan-tuan? Zikir laknat para sahabat. Saya sempat jumpa seorang wanita di Kota Baru tuan-tuan. Dia cerita, Ustaz, sepanjang 20 tahun saya duduk dengan suami saya diajar oleh suami saya ini dengan satu doa tuan Ustaz, setiap kali lepas solat. Baguslah. Apa doa tu? Dibacalah. Rupa-rupa doa tu laknat sahabat, laknat Abu Bakar, laknat Sayyidina Umar. Itulah doa yang dia baca setiap kali lepas solat. Jadi nak beragama ni tuan-tuan, di akhir zaman ni tuan-tuan kena lihat. Jangan orang putih kata take for granted. Tengok bagaimana cara seseorang itu beragama. Sebab kita nak pastikan anak-anak kita, rakan-rakan kita, mereka yang berada di sekeliling kita tuan-tuan, beragama ini mesti mengikut beragama cara Nabi, cara yang diajar kepada kita oleh akidah ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Jangan sampai dia tersasar. Mungkin kadang-kadang amalnya, zikirnya betul, tapi cara berfikir itu, i'tiqadnya itu tersasar. Tiba-tiba dia kata, guru saya ajar. Ayah, ajar apa? Sebelum kita bagi salam ketika solat, kita kena baca Qul huwallah 3 kali. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca Qul huwallah 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap kali sebelum bagi salam. Okey tak tuan-tuan? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Dia ada dalil tau. Sebab guru saya kata, baca Qul huwallah 3 kali bersamaan dengan khatam satu Quran. Betul kan? Dan tidak adalah tempat yang lebih baik daripada kita baca ketika solat. Macam mana tuan-tuan? Boleh? Boleh tak? Logik tak? Logik tak? Logik. Tapi urusan agama ni tak boleh gunakan logik. Dia kena ikut cara Nabi SAW. Yang Nabi ajar kita, setiap kali selepas ketika kita solat, setiap kali lepas kita fil alamina innaka hamidum majid tu, kita diminta untuk perbanyakkan doa. Khususnya orang yang solat sendiri-sendiri lah kan, banyakkan doa. Sebab di situlah antara tempat yang makbul doanya sebelum bagi salam. Bukannya baca Qul huwallah. Kalau baca Qul huwallah 3 kali itu tempat yang paling sesuai, besok akan datang pula guru. Ada satu orang guru lagi, kita baca Yasin lah 3 kali. Kalau baca Yasin 3 kali, sampai bila nak bagi salam tuan-tuan? Nampak urusan agama tu tak boleh ditokok tambah ikut logik tuan-tuan. Jadi ini permasalahan kita zaman sekarang ni tuan-tuan. Bila wujudnya guru-guru ataupun individu-individu yang cuba untuk melakukan benda-benda bid'ah, benda-benda baharu untuk menarik minat
masyarakat untuk beragama. Sebab masyarakat sekarang ni semua nak beragama, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi nak bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Saya besok saya diminta untuk pergi ke satu tempat di Puchong, tuan-tuan. Baru dalam perjalanan datang ke sini, ada seorang telefon saya, "Ustaz, sila pergi ke sana." Sebab apa? Ada satu kes mak saman anak. Oh, cantik, Ustaz. Mak saman anak. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab anak ini dah tak tahan tengok cara maknya beramal. Kenapa tak tahan? Baguslah beramal. Dia datang jumpa kami, "Ustaz, saya nak mengadu ni, saya rasa mak saya ikut ajaran sesat." "Kenapa awak cakap macam tu? Apa yang menyebabkan mak awak jadi masuk ajaran sesat?" "Mak saya mula rajin solat." "Baguslah. Mak saya mula banyak berzikir." Dia tak kata rajin solat, mula banyak berzikir. "Oh, bagus. Banyak berselawat." "Masya Allah, bagus." "So macam mana awak boleh kata mak awak masuk ajaran sesat?" "Sebab Ustaz, sampai satu tahap mak saya ni dia dah tak solat. Sebab apa? Guru dia kata masuk aja waktu solat, gantikannya dengan memperbanyakkan selawat." Apa dalilnya? Kita digalakkan untuk banyakkan selawat. Bila seseorang itu telah banyak berselawat, selawat ini akan menggantikan solat-solatnya, perintah-perintah solat. Sebab apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dalam ayat Al-Quran, menggalakkan kita untuk memperbanyakkan selawat. Macam mana, tuan-tuan? Banyakkan selawat, dekatkan diri, sayang pada Nabi, dan bacaan selawat itu boleh menggantikan solatnya. Jadi tuan-tuan, sampai satu tahap bila perkara ini telah dibawa ke Jabatan Agama Islam, jadi anak ibu ni diberitahu kepada oleh tok guru dia ini, supaya apa, tuan-tuan? Supaya awak kena saman anak awak. Sebab apa yang kita lakukan ini telah sampai ke pihak berkuasa. Allahu Akbar walillahil hamd, tuan-tuan. Bahaya, tuan-tuan. Jadi benda ni, tuan-tuan, jangan, orang putih kata, take for granted, tuan-tuan. Dalam beragama ni, tuan-tuan, kena hati-hati. Sentiasa lihat, sentiasa pantau, jangan sampai amalan-amalan agama ini boleh tersasar daripada cara yang diajar kepada kita oleh guru-guru yang biasa kita dengar, tuan-tuan. Sebab tu benda-benda yang pelik, benda-benda yang luar biasa ni, tuan-tuan, jangan mudah seronok. Kaji dulu asal usul dia, daripada mana, ada tak disebut dalam Al-Quran, ada tak disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab kerana kita sentiasa dipesankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain in tadillu lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Ini yang dimasukkan dengan kitabullah sunnati, kan? Sungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, jikalau kamu berpegang teguh betul-betul dengan perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah wa sunnati. Bagaimana kita nak faham Al-Quran, bagaimana kita nak faham hadis. Hadis dengan Quran ni, lebih lagi dalam bulan Ramadan, bukan hanya untuk dibaca, perlu difaham, perlu difahami terjemahannya dan difahami akan tafsirnya, supaya kita tidak salah faham akan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, tuan-tuan. Ini antara perkara-perkara yang disentuh, dan pada waktu yang sama juga berkenaan dengan jelmaan ni juga, tuan-tuan. Seringkali ada dakwaan-dakwaan, dalam ada beberapa fahaman mendakwa bahawa Nabi Muhammad menjelma dalam diri seseorang. Zat Allah menjelma masuk ke dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kebiasaan dalam fahaman-fahaman ajaran sesat ini. Dan lebih-lebih lagi orang-orang yang suka membicarakan berkenaan dengan roh,
ruh orang-orang soleh masuk dalam diri seseorang. Ini semua adalah benda-benda yang batil, kerana dia merupakan antara tanasuh al-arwah yang banyak diadaptasi daripada agama-agama yang tersasar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Agama-agama Hindu tuan-tuan ada tanasuh arwah ni dan banyak lagi lah fahaman-fahaman yang baru yang dipotretkan bahawa ajaran-ajaran ini juga membawa kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi fahaman ini adalah fahaman yang mendakwa Tuhan atau Nabi menjelma dalam diri seseorang itu, maka fahaman ini adalah fahaman yang tertolak, batil dan menyeleweng daripada akidah yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan segala ciri-ciri ini bukan untuk kita amal dan bukan untuk kita ikut, tapi untuk kita jadikan sebagai penapis. Dah banyak ciri-ciri kita belajar tuan-tuan, dah hampir 17 ciri-ciri tuan-tuan. Ciri-ciri ini dijadikan sebagai kita punya orang putih kata whistleblower tuan-tuan. Bila nampak aja dia akan bagi signal kepada kita untuk terus memberi kita maklumkan kepada pihak berkuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberkahi kita semua, dan seterusnya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita sampai nanti ke bulan Ramadan Al-Mubarak 1444 Hijrah insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar di sini perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan ciri-ciri ajaran sesat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang tanda biru tu baik.